Assalamualaikum 10 Oktober 2024. Serangan terhadap Iran belum bermula lagi, teman, minta maaf. Kerana Netanyahu perlukan bantuan US untuk menyerang Iran. Kerana jarak Iran yang terlalu jauh, jet F-35 Israel perlu mengisi minyak jika hendak menyerang Iran. Jadi, kalau kita dengar apa yang diperkatakan sebegini, maknanya negara-negara Arab tak nak masuk campur. Tempoh hari teman-teman ingat tak? Delegasi Iran ke Arab Saudi, dan selepas pertemuan itu, Putera Salman berpelukan dengan delegasi Iran, dan selepas itu beberapa hari lepas tu delegasi Iran ke Rusia untuk berjumpa dengan Putin, dan mereka ada desas-desus mengatakan yang Iran meminta Rusia membelilah bom nuklear kerana Iran melihat cara Israel sekarang berkata yang selepas Lebanon projek mereka tak berhenti, akan ke arah lain. Maknanya lepas Lebanon, Iran lah. Sebab tu Iran terpaksa mencari jalan penyelesaian, iaitu untuk berkecimpung lah dalam bidang nuklear ni. Seperti Afrika, kita lihat dulu macam mana Afrika kena buli dengan Europe, kena buli dengan Eropah. Selepas itu Putin taruh sebiji jet pejuang yang mempunyai bom nuklear, terus senyap. Tak ada cerita lagi tentang Afrika. Sebab itulah inilah yang Iran ingin lakukan. 8 hari bulan Hizbullah mencatatkan sejarah dengan menyerang Haifa, bandar pelabuhan Israel, dengan 100 misail dalam masa setengah jam sahaja. Hingga Netanyahu mengarahkan rakyatnya di Haifa jangan keluar rumah, duduk di bawah tanah, tak payah pergi bekerja. Dan serangan ini dibantu juga dengan serangan Hamas. Ini adalah sejarah. Walaupun 2006 Hizbullah menyerang Israel di Haifa, tapi tak sebegini teruk. Semakin hari semakin banyak serangan Hizbullah terhadap Israel, bukan makin berkurangan. Israel bercadang nak menyerang tempat minyak Iran, tapi baru bercadang Hizbullah dah pun menyerang tempat minyak Israel. Iron Dome Israel tak berfungsi, dan IDF dan Netanyahu tak sedar serangan Hizbullah sanggup lakukan menyerang tempat minyak Israel. Carmel Base IDF kena attack dengan Hizbullah, dan Carmel Base ini sebelum ini adalah mengeluarkan armed vehicle untuk askar IDF, dan sekarang IDF menggunakan sebagai army base mereka. Dan Hizbullah meningkatkan serangan hari-hari, bukan semakin berkurangan. Iron Dome Israel semakin lemah, mungkin kerana hari-hari kena hadap misail pejuang-pejuang. Dan Israel telah menggunakan sistem pertahanan udara yang terbaru, yang terbaru, David Slim. Ini adalah sistem pertahanan udara yang terbaru Israel gunakan. Kerana mereka mungkin Iron Dome kepenatan, kerana hari-hari digunakan kan, jadi kepenatan ke apa ke, mungkin bateri tak ada ke apa, ini semua mungkin lah. Dan Hizbullah memberi amaran kepada Israel, kalau mereka mahu, mereka boleh meratakan Haifa seperti di border Lebanon, kalau Israel teruskan serangan ke Lebanon. Seperti di Galilee kan, kalau teman-teman lihat 15 km daripada border memang hancurlah bangunan-bangunan dekat situ. Itu adalah penempatan haram, penempatan haram Israel. Kebanyakannya dah rata. Sepatutnya Biden dan Blinken berada di Jerman untuk bertemu dengan negara-negara NATO. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum pilihan raya US. Dan Biden telah cancel pertemuan ini sebabnya kerana taufan kategori 5 akan melanda US. Dan Zelensky dah menyediakan untuk bertemu dengan senarai-senarai senjata yang diperlukan untuk tahun 2025. Walaupun Trump tidak memberi duit kepada Zelensky, negara NATO akan bertahan
dengan bantuan yang terakhir ini untuk berperang dengan Rusia, kerana NATO berkata 2025 Rusia ekonomi mereka akan merundum. Jadi ini adalah pertemuan yang penting antara Biden dan Zelensky, kerana ini adalah yang terakhir sebelum pilihan raya. Jadi lepas ni tidak ada lagi orang akan payung Zelensky, kerana Donald Trump dah berkata akan berhentikan perang ini jika dia menjadi presiden. Sebab itulah pertemuan ini penting. Tapi nak cakap macam mana, Biden menjadikan alasan macam-macam. Ada yang mengatakan yang dia tak nak ke Ukraine kerana Zelensky akan meminta long range missile. Kerana Lavrov dah memberi amaran, kau bagi, kau tak bagi. Kalau kau bagi, kalau aku dengar kau belum menggunakan, aku akan Putin akan menyerang dengan agresif. Ini amaran Lavrov kepada Western. Kalau aku dengar kau bagi long range missile kepada Zelensky, kami akan agresif. Tak payah tunggu mereka menggunakan. Jadi sebab tu Biden tak nak pergi ke Jerman untuk bertemu Zelensky. Sebab tu mungkin benda ni mereka akan bagi. Lepas ni Biden dah tak ada apa-apa. Biden je dah jadi presiden, dah habis dia jadi presiden US, dan dia dah pencen. Dah jadi tak ada apa-apa. Janji kalau dia mesti bagi punya. Dia mesti bagi long range missile, dan perang ini akan menjadi lebih agresif. Dan kita dengar sekarang kebanyakan askar-askar Rusia dah nak sampai ke Dnieper River yang saya cakapkan daripada dulu. Kerana kalau anda melihat peta Ukraine dibelah oleh Dnieper River. Dnieper River sungguh besar. Sungguh besar sampai kat tengah-tengah ada pulau. Dah macam laut dah Dnieper River. Jadi askar Rusia dah menghampiri Dnieper River sekarang. Kerana askar Ukraine, walaupun mereka diserang, mereka berundur. Mereka tak dapat bertahan lagi. Mereka terpaksa berundur dengan lajunya. Kalau ada tempat mereka nak bertahan pun, dekat sebelah belakang, kalau mereka pergi ke situ pun, paling-paling ramai pun 1,000 lebih askar. Tak mencukupi nak berdepan dengan askar Rusia yang berpuluh ribu dengan senjata yang canggih. Sebab tu sekarang mereka lebih banyak berundur seperti dulu. Inilah yang terjadi di Ukraine. Assalamualaikum. Ura everybody. Jangan lupa like, share teman-teman.